Okay, Assalamualaikum semua. Okay, sekarang ni kita masuk bab 8, tajuknya locus dalam dua dimensi. Okay, kita bincangkan dulu. Okay, konsep locus dalam dua dimensi. Okay, perhatikan pergerakan titik K. Okay, boleh nampak titik K pada hujung jarum saat pada muka jam dalam darjah 1. Okay, laluan titik itu membentuk sebuah bulatan. Okay, tengok ini sebuah jam, okey, muka pada jam lah. Okey, titik K ditanda pada hujung jarum saat. Bila jarum saat ni bergerak, okey, bila jarum saat bergerak, apa bentuk pergerakan yang berlaku? Apa bentuk pergerakan yang dihasilkan? Kita boleh anggap itu sebagai locus. Okey. Okey, laluan titik ini, okey, titik K ni bila dia bergerak, okey, bila dia bergerak, dia akan membentuk sebuah bulatan. Okay, bulatan inilah yang dinamakan locus bagi titik K. Jadi locus ni pelajar andaikan sebagai arah pergerakan. Okay, kalau titik K ni bergerak, okay, bergerak, okay, dia akan membentuk sebuah bulatan. Jadi locus tu berbentuk bulatan. Okay. Okay, locus dalam dua dimensi ialah laluan bagi titik yang bergerak mengikut keadaan tertentu. Kalau bentuk yang ni tadi, bentuknya bulatan. Jadi locusnya adalah bulatan. Okey, tengok ini . Okey, menerangkan dan melakar locus. Okey, contoh satu . Okey, boleh nampak? Contoh satu. Okey, locus bagi titik D. Okey, pelajar tengok gambar ni . Gambar ni adalah sebuah pokok. Okey, yang D ni adalah buah durian. Buah durian ni daripada pokok dia jatuh ke bawah. Okey, macam mana pergerakan yang terhasil? Macam mana rupa pergerakan buah tu jatuh? Okey, kalau buah tu dari atas jatuh ke bawah, dia memang lurus lah kan? Locusnya adalah lurus. Okey, di sini letakkan ditulis sebagai locus bagi titik D. Jadi locus bagi titik D pada buah durian yang jatuh dari pokok ialah satu garis lurus mencancang. Maksudnya buah durian daripada atas ni, dari atas pokok ni di sini dia turun ke bawah, jatuh ke bawah. Takkanlah dia tiba-tiba sengit jatuh ke sebelah kanan ataupun jatuh ke sebelah kiri. Okey, ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan. Secara logiknya bila buah jatuh dari atas, dia mesti jatuh dari bawah, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jadi bentuk locusnya ini ditandakan sebagai titik D adalah garis lurus mencancang. Secara logik. Okey? Okey, kita fikir secara logik . Okey, cuba tengok soalan contoh 2. Okey, tengok . Yang ni adalah tayar basikal. Okey, boleh nampak tayar basikal. Titik A dekat tayar ni ada tengok titik A ada huruf A. Okey, titik. Jika tayar ni bergerak ke hadapan. Okey, bagaimana pergerakan titik A ni? Titik A ni secara logiknya dia akan menuju ke hadapan. Betul sih? Okey, betul tak? Okey, jadi locus bagi titik A ni bila tayar ni bergerak ke hadapan, okey, katalah sini locus bagi titik A. Bila dia bergerak ke hadapan, okey, titik A dekat sini. Bila tayar tu bergerak ke hadapan, okey, titik A ni secara logiknya dia akan lurus ke hadapan. Okey, betul? Okey, jadi locus bagi titik A pada pusat roda basikal, sini titik A okey, yang ditandakan di sinilah. Di atas permukaan rata ialah satu garis lurus mengufuk. Maksudnya titik A ni, okey, bila dia bergerak ke depan, bila tayar ni berpusing ke hadapan, titik A ni akan lurus ke hadapan. Okey, jadi jawapannya locusnya adalah satu garis lurus mengufuk. Okey. Okey, contoh seterusnya. Okey, yang ni contoh seterusnya. Okey, contoh 3. Okey. Tengok titik S. Titik S dekat sini, dekat tempat duduk tempat duduk ni tempat duduk buaian. Bila buaian ni bergerak macam ni. Kan? Okey, dia akan ada lengkuk sikit. Okey? Titik S dekat sini bila buaian tu bergerak, dia akan melengkuk sikit. Jadi locus bagi titik S pada buaian yang bergerak adalah suatu lengkuk. Jadi bentuk S ni bila buaian tu bergerak, dia akan membentuk satu lengkuk. Sinilah, okey, locus bagi titik S.
So, itu adalah pengenalan kepada locus. Pelajar andaikan locus ni adalah arah ataupun bentuk yang dihasilkan oleh titik tersebut. Okey? Okey. Nanti cikgu bagi tahu latihan. Okey, ini sambungan. Okey, locus dalam dua dimensi. Okey, konsep locus dalam dua dimensi. Locus dalam dua dimensi adalah laluan bagi titik yang bergerak mengikut keadaan tertentu. Okey, menentukan locus bagi suatu titik. Okey, yang ni pelajar tolong ingatkan. Okey, locus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu titik. Maksudnya, kalau ada satu titik, okey, locus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap adalah sebuah bulatan. Tolong ingat, bila satu titik, locusnya adalah satu bulatan yang berpusat di titik tetap itu. Okey, so syarat locus yang pertama, bila ada satu titik, locusnya adalah satu bulatan. Okey. Yang kedua. Locus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua titik. Okey, cikgu tolong ingatkan satu yang pertama tadi . Yang pertama, bila ada satu titik, locusnya adalah bulatan. Yang ni adalah locus. Tolong ingat, itu syarat yang pertama. Okey, syarat kedua. Locus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Locus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap adalah pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambungkan dua titik tetap itu. Okey. Ingat, jika pelajar diberi dua titik, yang ni satu titik, yang ni satu titik. Locusnya adalah garis yang di tengahnya. Nanti ada cara melukiskan, nanti cikgu tunjukkan. Bila ada dua titik, locusnya di tengah-tengah. Bila ada satu titik, locusnya bulatan. Jadi syarat yang kedua, bila ada dua titik, locusnya di tengah-tengah. Yang ni adalah locus. Itu syarat kedua. Syarat ketiga. Tengok syarat ketiga. Locus bagi suatu titik yang berjarak sama dari satu garis lurus. Locus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus adalah sepasang garis lurus selari dengan garis lurus itu. Maksudnya, bila pelajar diberi satu garis lurus, yang di tengah ni satu garis lurus, locusnya mesti satu di atas, satu di bawah. Bila pelajar diberi satu garis lurus, locusnya mesti satu di atas, satu di bawah. Maksudnya macam ni. Syarat ketiga. Bila pelajar diberi satu garis lurus, locusnya mesti satu di atas, satu di bawah. Yang ni garisan locus. Yang ni adalah locus. Nanti ada cara melukis. Ataupun jika pelajar diberi satu garis lurus macam ni. Satu garis lurus. Kalau yang ni, locusnya mesti satu di kiri, satu di kanan. Yang ni adalah garisan locus. Tolong ingat. Syarat seterusnya. Tengok syarat seterusnya. Locus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Locus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang adalah pembahagi dua sama sudut bagi garis lurus itu. Bagi garis-garis itu. Syarat yang keempat. Jika pelajar diberi bentuk sudut. Bentuk sudut macam ni. Bentuk sudut. Locusnya mesti di tengah-tengah. Yang ni adalah locus. Tengok yang ni. Pelajar diberi sudut yang ni. Yang ni sudut. Locusnya mesti di tengah-tengah. Nanti cikgu tunjuk macam mana cara melukis. Kemudian, yang ni A tadi. B, dua garis bersilang yang berbentuk
4 sudut. Okey, kalau pelajar diberi 2 garis yang melintang macam ni, okey, 2 garis melintang, yang ni adalah locus. Yang ni dengan yang ni. Okey, okey, maksudnya macam ni ya. Okey, B. Katalah pelajar diberi 2 garis melintang macam ni. Okey, locusnya mesti di tengah-tengah. Satu di sini, satu di sini. So yang ni adalah locus. Okey, yang ni pun adalah locus. Okey, okey, nanti cikgu terangkan lagi ya. Okey.